Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pertama dan utama sekali memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada pagi yang bahagia ini di bulan Rajab untuk meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita di dunia dan akhirat, dan selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala azab di dunia dan akhirat, dan matikan kita dalam husnul khatimah, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita usahakan dan seiman dan amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kali yang lepas dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah kita sedang membicarakan tentang perkara-perkara yang digalakkan kita mengambil wuduk setelahnya. Maka kita membicarakan beberapa perkara seperti mana yang disebutkan oleh penulis. Kita membicarakan tentang bekam, tentang fasad. Disunatkan seseorang itu apabila melakukan bekam untuk dia mengambil wuduk, walaupun dia dalam keadaan wuduk. Begitu juga mereka dalam keadaan ngantuk. Misalnya satu orang dalam keadaan ngantuk, ataupun dia tidur dalam keadaan punggungnya menetap pada bumi misalnya, walaupun kita mengatakan wuduk ini tidak batal, tetapi disunatkan dia mengambil wudu sekali lagi. Sebab apa sebabnya? Sebab ada pendapat yang mengatakan batal wudu. Ada perbezaan ulama. Itu sebab ulama kita mengatakan apabila kita ada perbezaan dengan ulama, maka digalakkan kita keluar daripada perbezaan. Misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau darah keluar daripada badan batal wudu. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudu, tetapi kita mengatakan digalakkan kita mengambil wudu. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi ini adalah satu kaedah dalam ilmu fikih. Kaedah ni adalah keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Keluar daripada khilaf. Sebab ada perkara ulama kita berbeza pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Betul ke tidak? Seperti mana kita mengetahui misalnya dalam mazhab Abu Hanifah juga, dalam mazhab Hanafi, sentuhan lelaki dengan wanita tidak membatalkan wudu. Kita tahu ya? Dalam mazhab Hanafi, sentuhan wanita dengan lelaki yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mengatakan batal wudu. Jadi Imam Syafi'i ada dalilnya sendiri, Imam Abu Hanifah ada dalilnya sendiri. Akan tetapi kalau seorang dalam mazhab Hanafi, kalau dia tersentuhnya ni wanita ataupun lelaki, digalakkan baginya untuk mengambil wudu walaupun dia mengatakan tidak batal wudu. Boleh faham insya-Allah ya? Ada siapa-siapa yang tak faham? Ya saya. Itu sebab saya macam rasa satu macam. Kalau orang tak faham macam saya, macam boleh tahu tau. Macam apa boleh rasa lah kan. Ini bukan keramat ke apa, tapi kita bagi based on experience lah ya. Sepatutnya saya tak perlu masuk berkenaan dengan khilaf-khilaf ni sebab takut orang pening kepala kan. Cuma saya hanya nak terangkan satu kaedah dalam ilmu fikih. Satu kaedah. Saya rasa ramai di sini sudah lakukan umrah haji kan. Kita biasa bila kita nak melakukan tawaf, apa kita buat? Kita biasanya pegawai haji ni dia akan terangkan kan, berpegang wudu. Kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, maksudnya bila kita mengambil wudu dan kita melakukan tawaf, susah kan? Kalau bagi wanita dia senang sikit.
Kalau seorang wanita misalnya dalam ihram, dia melakukan tawaf dan dia nak berpegang kepada mazhab Syafi'i, jadi apa dia kena buat? Dia nak kena jaga supaya dia tidak sentuh. Dia tidak sentuh lelaki semasa tawaf, sebab dia boleh membatalkan wudu. Tapi itu pun kita boleh melakukan taklid. Betul ke tidak? Apa maksudnya taklid? Maksudnya kita mengambil pendapat mazhab lain. Jadi biasanya bila kita melakukan haji atau umrah dalam tawaf, ini yang kita buat. Lebih-lebih lagi bagi lelaki, sebab lelaki pakai ihram kan. Dan terus terang saya bila kat sana pun saya fikir, wah ini susah ya. Macam kita nak jaga diri kita. Sebab kadang-kadang dekat sana wanita lebih violent daripada lelaki. Kadang-kadang lah, bukan semua. Kadang-kadang saya terperanjat, saya tengah melakukan tawaf, wanita ni macam, saya rasa dia orang panik. Ada sebagian wanita dia macam panik, macam dia tengok macam ramai sangat orang. Jadi saya masih ingat lagi pertama sekali dulu saya baru masuk di Masjidil Haram ni, saya nak melakukan tawaf. Saya tengok ada satu orang wanita di dalam macam gini. Allah, macam mana yang ni, habis kita pun kena tolak ni. Jadi baru saya faham ini dia bukan benda yang senang. Dan terus terang saya mengatakan nak jaga wuduk 7 round bagi lelaki sangat susah. Kalau kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i tiap-tiap kali kita sentuh wanita kena ambil wuduk, masya-Allah. Nampaknya 6 jam ini kita nak habiskan tawaf saja. 6 jam. Kalau perempuan senang sikit kan? Dia boleh buat gini kan? Jalan macam gini. Sebab tangan dia jaga. Saya rasa senang sikit lah, sebab stokin pun sama, boleh pakai kan. Tetapi kalau bagi lelaki ini susah. Sebab kadang-kadang bila jam kan, macam ramai sangat orang gitu kan, nanti kadang-kadang macam terlanggar kan. Jadi Allahualam, ini wanita pun ramai ini di tempat ini tawaf ini. Jadi susah nak menjaga wudu. Jadi dalam keadaan seperti ini kita berpegang kepada mazhab, kita melakukan taklid. Yakni maksudnya kita mengambil pendapat mazhab Hanafi sebagai misal, ataupun mazhab Maliki. Jadi apa kita buat dalam wudu? Kita melakukan wudu 4 mazhab. Yang ini kita basuh muka, basuh tangan, kepala kita sapu satu kepala. Kita tidak sapu sebahagian daripada kepala. Sebab apa? Kita nak keluar daripada semua ini khilaf, supaya kita boleh melakukan taklid kepada mana-mana mazhab. Ini kita boleh melakukan taklid pada mazhab Hanafi pun boleh, kita nak melakukan taklid pada mazhab Malik, sebab kita sudah mengambil wudu dengan mazhab mereka. Betul ke tidak? Jadi ini sebagai misal. Jadi dalam mazhab Hanafi, seperti mana tadi saya mengatakan, sentuhan lelaki dengan wanita tidak membatalkan wudu. Akan tetapi mereka juga digalakkan mengambil wudu kalau ada sentuhan. Apa sebabnya? Sebab ada pendapat yang mengatakan batal wudu. Jadi kalau sekiranya ada perbezaan ini ulama dalam satu perkara, digalakkan kita keluar daripada khilaf. Bukan maksudnya dia mengatakan tidak batal wudu sentuhan lelaki dan wanita dan dia boleh menggalakkan orang ini melakukan sentuhan. Tidak. Dia pun kalau boleh dia elakkan. Hanafi ini, dia pun kalau boleh dia elakkan supaya dia tidak melakukan persentuhan, supaya apa? Dia keluar daripada khilaf ini ulama. Sebab ada yang mengatakan batal ini wudu tersebut. Boleh faham insya-Allah ya? Saya memberikan insya-Allah ini lagi satu misal. Sebab saya dah mulakan dengan mencari masalah khilaf. Jadi saya dah tak boleh keluar. Saya memberikan lagi satu misal. Solat asar. Solat asar dalam mazhab Hanafi, waktu masuknya asar sikit lebih kurang 45 minit selepas waktu kita asar. 45 minit. Jadi maksudnya kita kalau azan asar, mereka tak boleh solat asar. Mereka tidak boleh melakukan solat asar. Apa sebabnya? Sebab bagi mereka solat asar belum lagi masuk, waktu asar belum lagi masuk. Jadi sebahagian daripada ulama kita, saya bila di Yaman sebagai misal, di Yaman mereka melakukan solat asar lambat 1 jam. Misalan sekarang asar pukul berapa sekarang? 4 berapa? 4:30 kan? Jadi mereka melakukan asar 5:30. Saya masih ingat di Yaman, bila azan asar dia mula kelas.
Bila azan asar, lepas azan dia start kelas belajar ilmu fikih selama 1 jam. Lepas kelas baru solat asar berjemaah. Kenapa ulama kita melakukan sedemikian? Sebab nak keluar daripada khilaf. Sebab ada mazhab yang mengatakan waktu asar belum lagi masuk. Jadi dekat sana mereka melakukan seperti semua Syafi'i, tetapi mereka melakukan solat asar 1 jam selepas yang ini azan asar. Tapi mereka azan asar pada waktu asar, tapi mereka melakukan solat yang ini 1 jam selepas itu. Itu sebab kita kalau pergi masjid Anggolia, masjid Abdul Ghafur, cubalah tunggu asar 4:30 datang sana. Cuba. Kita ingat dah masuk kan waktu asar kan, kita datang sana nampak mungkin ada orang tengah tidur 4:30 orang semua tengah relax. Sebab mereka belum lagi masuk waktu. Maka di sini kita ada perbezaan berkenaan dengan bila masuk waktu asar. Dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan waktu asar masuk apabila bayangan sama seperti kita punya haid. Macam kalau saya bawa matahari, kalau macam saya 1.8 meter misalan, dia punya bayangan mesti 1.8 lebih sikit. Ini dah masuk waktu asar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi dia nak kena 2 kali ganda. Dia punya bayangan nak kena 2 kali ganda. Jadi kalau hari ini kalau kita ada masa nanti tengok bayangan pergi dekat macam tanah lapang gitu. Lepas tu ini kita boleh measure kita punya bayangan. Bila dia dah sampai 2 kali ganda kita punya height misalan. Kalau satu orang ini height dia misalan 1.5 meter. Jadi kalau 2 kali ganda maksudnya bayangannya mesti 3 meter. Jadi kalau 3 meter, ini dia. Ini waktu asar Hanafi. Jadi dia sikit lebih kurang 45 minit 1 jam selepas azan kita. Boleh insya-Allah ya. Saya hanya nak memberikan misal. Jadi kenapa saya membicarakan tentang perkara ini? Sebab bila kita lihat di sini, penulis mengatakan dianjurkan berwudu kerana mengeluarkan darah kotor, mengantuk, tidur sambil duduk, muntah, ketawa keras. Ini semua ada perbezaan ulama. Yang ini maksudnya ada sebagian ulama mengatakan batal wudu. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal, tapi digalakkan kita mengambil wudu supaya kita keluar daripada khilaf. Jadi apa yang saya nak sampaikan juga, kita ada kaedah dalam ilmu fikih, keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Keluar daripada khilaf digalakkan. Lagi satu misal. Boleh ya? Misal yang ketiga. Kita belajar fikir perbandingan. Ada satu orang yang dia ajar fikir perbandingan, tapi terlalu mendalam. Jadi selepas beberapa ketika jemaah tidak memahami. Sebab fikir perbandingan ini, kalau orang dah kuat dalam mazhabnya, baru biasanya begitulah. Tapi di sini saya hanya membicarakan, saya bukan membicarakan tentang masalah dalil, kenapa hadis ini gini, ayat ini gini. Itu nanti pening kita kan. Tetapi saya membicarakan ini sebab kadang-kadang kita boleh faham. Sebab kadang-kadang kita ada kawan Hanafi kan, kita pun kadang-kadang tertanya, kenapa lah orang ni buat macam ini. Ada sahabat isteri yang ni dia pernah solat dekat musalla, dia lihat satu orang yang ni solat tak pakai stokin, perempuan. Jadi kemusykilan ni macam mana ni orang ini solat macam ini. Jadi dari sekurang-kurangnya kita faham ini kadang-kadang ini dalam perkara-perkara ada perbezaan. Jadi kita tahu macam mana kita nak meraihkan. Saya pernah satu orang daripada India datang. Ini saya rasa India mari masa pertama kali ni datang Singapura. Wallahu alam. Saya kat sini kita solat ini 10 tahun yang lalu. Jadi dia solat sebelah saya. Ini dululah bila saya NS punya time. Tapi kebetulan pula kat Masjid Khalid ni, kat sini saya solat Jumaat. Dia kebetulan kat sebelah saya. Jadi kita biasanya bila kita imam dah baca Fatihah kan, kita buat apa? Kita pun baca. Kita baca Fatihah. Oh, lepas solat ni dia kasih syarat kat saya.
Dia mengatakan kenapa baca Fatihah? Saya macam terperanjat, dulu saya tak tahu. Dan saya tengok ini India punya orang, sebab dia punya English pun India macam India apa? Betul-betul yang India pekat ni. Jadi dia tanyakan kepada saya, tak boleh baca Fatihah. Jadi saya cakap dengan dia, mazhab Syafi'i. Dia bilang no. Dia bilang no. Dia bilang you ask any your ustaz. Saya mesti ingat lagi. Dia pun tak tahu yang kita dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam kena baca Fatihah, betul ke tidak? Hatta kalau salat jahriyah, imam ini baca Fatihah dengan kuat, kita pun nak kena baca Fatihah, betul ke tidak? Kalau kita tak baca Fatihah, sah ke tidak salat kita? Salat kita tidak sah. Hatta dalam salat maghrib, salat isyak, salat subuh, kalau kita tidak baca Fatihah maka tidak sah. Tetapi bagi mereka tak boleh baca. Kalau imam baca tak boleh baca. Sebab bagi mereka bacaan imam adalah bacaan. Yang maksudnya dia nak kena diam terus. Mereka dekat belakang diam terus. Jadi bila dia dengar kita baca, dia pula kemusykilan. Tetapi dia menyalahkan, kalau ini orang yang tak faham lah. Dia tak tahu yang dia mungkin hidup di India misalnya daripada kecil sampai besar ini hidup kat sana. Jadi dia tak pernah berkawan dengan orang yang bermazhab ini Syafi'i. Kadang-kadang ini boleh berlaku kekeliruan. Sama juga kalau kita pergi sana, pergi India misalnya. Kita pergi India, macam saya solat kat sana. Jadi bila solat ini ramai-ramai kan, jadi kita bila bangun daripada rukuk, kita sami Allah liman hamidah, kita angkat tangan ke tidak? Kita angkat tangan kan, seolah-olah kita seorang ini angkat. Semua tak angkat tangan. Semua yang ini tidak angkat tangan. Bagi mereka tidak disunatkan mengangkat tangan di situ. Jadi kalau kita buat macam ini dekat India, betul-betul kat tengah-tengah masjid, orang tahu ini Syafi'i. Diorang tahu ini Syafi'i dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada sedikit perbezaan kita dengan mereka. Kita meletakkan tangan di atas pusat, mereka letakkan tangan di bawah pusat. Sebab ada hadis Nabi SAW, dua-dua ada. Jadi kita pun tak boleh mengatakan mereka salah, mereka pun tak boleh mengatakan kita salah. Sebab kadang-kadang Nabi SAW meletakkan atas pusat, kadang-kadang dia meletakkan bawah pusat, kadang-kadang dia melepaskan. Jadi ada perbezaan ni dekat sini. Mana lebih afdal? Di sini kita ada perbezaan. Ada yang mengatakan atas pusat, ada bawah pusat, ada lepaskan. Mazhab Maliki, saya pergi merokok, dia solat, dia dah takbir, dia letakkan tangan dia kat tepi. Ini mazhab, ini adalah mazhab Maliki. Jadi kalau kita faham benda-benda perbezaan-perbezaan seperti ini, kita tahu ini dia adalah dia punya cara yang ini memang begitu. Masalah anjing pun sama juga. Dalam mazhab Hanafi, bagi mereka anjing air liur saja yang najis. Jadi jangan kita terperanjat, kita lihat satu orang ini mazhab Hanafi pegang anjing, kan? Pegang anjing, peluk anjing. Saya pergi Mesir, saya nampak ni benda-benda macam ni. Nampak tak? Dua orang saja dia dengan anjing. Ada kalau mazhab Maliki, anjing dah macam kucing terus, tak najis. Jadi mereka boleh angkat anjing ni. Mereka jalan ini kat tepi laut dengan anjing. Tapi mereka pakai songgok, pakai jubah ni. Jangan kita terperanjat. Ada pelajar-pelajar Singapura ini, dia culture shock. Ada satu kawan saya ni, dia pertama kali pergi Mesir. Sekali dia terperanjat, ini orang Islam ini bawa anjing ini jalan kat jalan. Macam kita nampak orang bawa anjing. Ini orang Islam. Dia bawa anjing, dia peluk dengan anjing, dia main-main dengan anjing. Tapi dia pergi solat lepas. Jadi benda-benda macam ini kita ada perbezaan. Boleh insya-Allah ya. Baik, saya minta maaf ya, pembukaan dia terus cakap benda-benda macam ini kan. Kita boleh masuk ya. Ya saya. Atas dada, ini tidak ada. Ini adalah pelik bin ajaib. Tidak. Dia sebenarnya begini ya. Ini ada salah faham sebenarnya. Kita ada atas pusat ni dalam mazhab Syafi'i. Bawah pusat dalam mazhab Hanafi. Maliki melepaskannya. Kita tidak ada yang ni atas begini. Kadang-kadang kita solat orang letak macam ini. Ya. Ini di mana silapan ini saya terangkan kesilapan ini. Sebab ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Nabi SAW meletakkan tangannya ala sadrihi. Lafaznya ala sadrihi. Tapi ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan ala sadrihi maksudnya di atas pusat, di bawah dada. Ini yang dimaksudkan ala sadrihi. Tetapi ada orang ini
Ada orang dia mengatakan saya tak nak ikut mazhab, dia nak balik kepada hadis. Lepas itu dia takwilkan hadis ini. Dia takwilkan hadis pakai kamus. Boleh tak? Kita takwilkan hadis Nabi SAW menggunakan kamus. Tak boleh. Jadi dia mengambil zahir makna. Zahir makna maksudnya atas dada. Jadi itu sebab mengatakan atas dada. Tetapi kita nak kena balik kepada apa ulama mengatakan. Yang dimaksudkan dengan atas dada adalah di bahagian bawahnya, bukan yang di atas dada begini. Tetapi orang yang nak melakukan sedemikian. Nampak tak? Jadi ini adalah benda seperti ini, kita berkenaan dengan atas dada kita tidak ada. Hatta dalam mazhab Hanbali tidak ada. Mereka mendakwa kadang-kadang ini adalah mazhab Hanbali. Ini mazhab Hanbali tidak melakukan sedemikian. Ala kulli hal. Tadi apa saya nak mengatakan ya? Yang ketiga. Dah habis? Tak ada misal lagi? Ya. Yeah. Ya saya? Ya. Ya. Awal waktu. Sebahagian ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu lebih afdal. Walaupun kita ada perbezaan juga dalam mazhab Syafi'i, mana lebih afdal, kita solat awal waktu ataupun kita solat seperti itu. Pendapat yang mu'tamad mengatakan kita solat awal waktu, yang macam kita melakukan di Singapura. Ada seorang ulama daripada India baru-baru ni datang, tahun lepas, mufti daripada India datang duduk Masjid Khalid. Saya duduk dengan dia, bawa dia jalan-jalan. Jadi daripada perkara dia sentiasa menekankan kepada saya, dia minta saya di Masjid Khalid ini solat asar 1 jam lambat. Ini perkara diminta. Sebab dia mengatakan ada orang yang mazhab Syafi'i di sini, Hanafi kan, dan mereka menghadapi masalah. Sebab kita solat awal waktu, bagi mereka waktu solat belum masuk lagi. Jadi bila mereka solat bersama kita, mereka taklid sebenarnya. Mereka melakukan taklid macam kita tawaf. Kan macam kita tawaf, kita taklid dengan mazhab dia. Ni mereka tiap-tiap hari kesian mereka nak ada taklid kita punya mazhab. Sebab bagi mereka solat yang belum lagi, waktu solat yang ni belum lagi masuk. Jadi apa mereka buat? Mereka akan solat bersama kita, lepas tu mereka akan solat lagi. Itu yang dia buat. Jadi asal dia solat bersama kita, lepas itu 5.30 dia solat lagi sekali. Untuk mendapatkan fadilatul jamaah. Sebab dia solat yang pertama dia melakukan taklid dengan mazhab Syafi'i, tetapi dia melakukan solat lagi sekali. Sebab baginya yang pertama itu dalam mazhabnya dia belum lagi masuk. Jadi dia mengatakan kepada saya, buatlah di Masjid Khalid yakni solat asar 1 jam, lambatkan. Jadi saya nak tanya pendapat jemaah macam mana? Saya pada dalam hati saya mengatakan ini kalau saya start habis paci-paci kat sini, saya kena atas bawah kiri kanannya. Betul ke tidak? Sebab Masjid Khalid dah 100 tahun yang kita solat asar ini Syafi'i. Wallahu alam. Kalau saya tukar, saya mengatakan jemaah sekalian, saya buat announcement ya. Para jemaah sekalian, mulai hari ini solat asar di Masjid Khalid 1 jam selepas azan. Orang akan keliru ni, apa dah jadi ni? Saya dah jadi apa dia? Dari orang India ke macam mana? Saya ya. Balik kerja. Tapi bagi saya ya, ini adalah perkara yang baik. Saya tak kisah sebenarnya. Betul tak? Saya walau macam mana pun kat masjid juga. Jadi sama ada melakukan solat daripada 4.30 ataupun 5.30, bagi saya tidak ada masalah. Tapi wallahu alam, ini sebahagian jemaah mungkin dia dah biasa kan. Dia dah tahu, okey ni azan 94.2 dia dah dengar kat rumah dia misalnya. Jadi dia mesti datang ini kat masjid. Kalau tukar begitu, dia mungkin yang ini susah sikit. Tetapi kalau kita pergi mazhab Hanafi, kita akan lihat. Tak percaya, cuba hari ini tukar selera daripada Pasar Gilang, pergilah pasar dekat bukan Tikar. Lepas itu duduk kat Masjid Abdul Ghafur. Tengok ini macam mana mereka, pukul apa yang mereka solat. Mereka solat asar. Jadi ada perbezaan sikit ni antara kita dengan mereka.
Nah, lagi satu perkara sebenarnya saya nak membicarakan adalah berkenaan dengan solat pada waktu haram. Pun kita ada perbezaan. Dalam mazhab Hanafi, mereka tidak ada solat selepas asar dan subuh. Ya, ini kalau kita melakukan solat asar, dalam mazhab Hanafi tak boleh melakukan solat sunat sama sekali. Bagi mereka haram orang melakukan solat sunat. Apa jenis solat sunat semua diharamkan. Ini juga perkara kita nak kena faham. Jangan kita masuk di masjid Abdul Ghafur misalnya pukul 6.30 Allah betul-betul kat mimbar misalnya satu orang solat sunat 2 rakaat. Nampak tak? Jadi bagi mereka ni haram ini. Tidak dibolehkan ini melakukan solat selepas asar. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh ke tak boleh? Ada jenis solat yang boleh kita solat, seperti solat tahiyatul masjid. Kita kalau masuk masjid, solat tahiyatul masjid, boleh kita melakukannya walaupun dalam waktu haram. Ini maksudnya lepas ini solat asar, kita boleh melakukannya. Tetapi disebabkan dalam mazhab Hanafi mengharamkannya, maka ulama kita mengatakan lebih baik dielakkan. Ini lagi satu misal keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Walaupun kita mengatakan boleh kita melakukannya, tetapi lebih baik kita tidak melakukannya. Jadi dalam Islam ada benda seperti ini. Boleh kita melakukannya, tapi lebih baik kita meninggalkannya. Kenapa lebih baik kita meninggalkannya? Sebab ada ulama yang mengharamkannya. Sebab ada ulama yang mengharamkannya. Nah, boleh insyaAllah? Ya, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 ataupun 4 kali. Kita gantikan itu dengan tahiyatul masjid. Ya, saya. Ya. Tidak, waktu subuh 45 minit lambat. Tapi waktu subuh dia lain sikit. Waktu subuh ini dia mengatakan mazhab Hanafi, dia masuknya waktu subuh sama dengan kita. Tetapi masa digalakkan melakukan solat adalah selepas 40 minit. Nampak tak? Dia berbeza dengan solat asar. Solat asar mereka berbeza dengan kita berkenaan dengan bila masuk waktu asar. Mereka itu berbeza ketara. Boleh faham insyaAllah ya? Berkenaan dengan solat asar, kita berbeza dengan mereka perbezaan yang besar, bukan perbezaan yang kecil. Kita mengatakan bayangan yang sama, mereka mengatakan 2 kali bayangan baru masuk solat asar. Tetapi bagi solat subuh pula, mereka setuju dengan kita tentang bila masuk waktu subuh. Setuju, tidak ada masalah. Tetapi mereka berbeza dengan kita tentang bilakah afdal kita melakukan solat subuh. Adakah kita melakukan solat subuh awal waktu, ataupun kita melambatkannya sampai isfar. Isfar ini maksudnya bila dah terang, bila langit dah kebiru-biruan. Kita kalau ni waktu subuh ni, kalau kita lihat bila dia masuk kan masih gelap kan. Jadi bila dia dah terang berapa minit, dia bila kita lihat kepada langit, dia dah macam kebiru-biruan. Betul ke tidak? Waktu subuh ni dia mula-mula dia gelap. Bila dia subuh ni dia gelap. Selepas setengah jam 40 minit dia akan jadi terang sikit kan. Ini adalah masanya mereka mengatakan paling afdal kita melakukan solat subuh. Itu sebab mereka melambatkan subuh kepada 40 minit, 30-40 minit. Ini adalah waktu isfar. Kita panggil ini waktu isfar. Saya di Yaman pun sama juga. Kita solat subuh 40 minit selepas azan. Ya saya? Mana? Istanbul lah. Istanbul Hanafi. Istanbul Turki ni, negeri Turki Hanafi. Masjid-masjid mereka semua Hanafi. Dan saya lebih, wallahu alam ya, ini pun lagi satu perkara, saya lebih cenderung kepada perkara ini. Jadi di Yaman biasa apa mereka buat? Mereka mengambil kesempatan untuk berzikir. Zikir jalan terus 40 minit. Ini macam ini Ratibul Haddad. Tapi mereka tak baca Ratibul Haddad. Dia ada zikir sebelum subuh. Ya, sebelum ini solat subuh. Lepas itu baca apa? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Mereka bawa ini zikir ini selama setengah jam, ini pakai mic. Kalau kat sekolah lah. Jadi semua orang ini semua duduk. Ada yang baru bangun tidur gitu kan. At least dia ada time nak
Dia ada time nak siap. Jadi kalau masjid-masjid kalau buat macam gini, lebih orang akan salat subuh di berjemaah. Sebab lebih senang kan? Sebab kadang-kadang ada orang misalan bila azan dia bangun. Kalau kita solat awal waktu, dia susah. Nak pergi toilet lagi. Betul tak? Nak ambil wudu. Lepas tu nak pergi masjid. Tapi kalau masjid yang ni melambatkan dia setengah jam. Jadi kalau orang bangun lambat sekalipun, dia tahu dia boleh catch up. Jadi ini adalah perkara yang baik. Jadi saya wallahualam ini saya nak anjurkan masjid-masjid melambatkan juga solat subuh. Boleh insya-Allah ya? Boleh? Boleh sokong saya? Boleh sokong ada berjemaah. Ya saya? Ya, itulah. Saya based on saya punya experience sekarang ya. Sebab kita solat sunat subuh ni disunatkan kita buat di rumah. Saya kalau solat subuh di masjid, saya akan solat sunat subuh di rumah walau macam mana sekalipun. Jadi kita kelang kabut. Jadi apa saya buat sekarang ini, bila azan saja terus saya Allahu Akbar sampai tak jawab azan sekalipun. Sampai saya kat rumah pun tak buat azan. Saya terus saya solat sebab saya tu tak ada masa. Lepas saya solat subuh, terus saya keluar rumah, zikir semua dalam kereta saya buat. Sambil drive ini sampai itu pun selalu masbuk. Sebab pergi kat masjid dah mula dah solat. Tapi bukan Masjid Khalid. Masjid Khalid lambat sikit. Masjid lain. Kalau Masjid Ansar, masya-Allah, Masjid Ansar cepat sangat. Saya pernah ini saya mengatakan kepada imam ni, bolehlah tolonglah macam lambatkan sikit kan. Tapi kadang-kadang orang mengatakan tak boleh, jemaah nak pergi kerja gini sebagainya. Tapi wallahualam ini kalau 5 minit pun saya rasa tak ada masalah kan, kalau melambatkan. Jadi orang kat rumah dia boleh solat sunat. Kalau kita lambatkan hatta 10 minit, ini adalah perkara yang baik. Lebih-lebih lagi solat subuh. Jadi jemaah ini ada masa sikit. Kita di Masjid Khalid ini kita lambatkan 10 minit. Kita lambatkan 10 minit. Dan masa itu adalah masa yang barakah. Kita sebelum masa di antara azan dengan iqamah ini, lebih-lebih lagi bagi solat subuh, doa mustajab. Jadi kita boleh mengambil kesempatan dari masa ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita membaca zikir dan sebagainya. Dia memberikan kesan yang besar. Jadi dengan kita melambatkannya, dia ada banyak kebaikan di dalamnya. Bukan hatta kalau kita mengatakan tak perlu kita lambat seperti Hanafi setengah jam 40 minit kan, itu mungkin orang tak biasa kan kalau kita terus. Tapi kalau hatta 10 minit 15 minit, maka dia memberikan insya-Allah ini banyak kebaikan. Masya-Allah, kita belum masuk kitab lagi ya. Jadi macam mana, apa kita nak buat sekarang? Kita teruskan ya. Lagi 15 minit. Kita exactly saya berhenti di mana ya? Adab-adab orang yang buang hajat ya. Baik, jadi kita dah habis ya membicarakan tentang perkara-perkara yang dianjurkan kita mengambil wudu. Sekarang ini kita penulis membicarakan berkenaan dengan adab-adab tandas. Yang ni adab-adab masuk tandas. Maka dia mengatakan dianjurkan bagi orang yang buang hajat. Yang buang hajat, yang dimaksudnya sama ada dia buang air kecil ataupun buang air besar. Kencing ataupun buang air besar untuk memakai kedua sandalnya. Yang ini disunatkan kita memakai alas kaki. Ini saya belum membicarakan minggu lepas. Sudah. Jadi disunatkan kita memakai alas kaki, alas kepala. Sebelum kita masuk baca doa, a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Selepas itu kita masuk dengan kaki kiri, disunatkan kita memakai alas kaki dan alas kepala. Kita berhenti di sini. Serta mengambil batu-batu untuk istinja. Ini akhir sekali saya membicarakan berkenaan dengan tisu ya. Berkenaan dengan tisu. Disunatkan kita menggunakan air dan tisu. Ia dahulukan kaki kirinya ketika masuk dan kaki kanannya ketika keluar. Demikian pula ia lakukan ketika berada di padang pasir. Ini semua kita telah membicarakan. Padang pasir pun sama juga. Satu orang korek
padang pasir misalnya dia nak buang hajat di situ. Ini sekarang menjadi jambannya, jadi tandas ni. Jadi bila dia nak masuk tempat itu, dia dengan kaki kiri, dan dia baca doa sebelum dia masuk ke lubang itu. Bukan masuk lubang ya, maksudnya dekat. Tapi zaman dahulu tandas, zaman dahulu dia lubang, masuk lubang. Dia panggil ra'id. Apa mereka buat? Mereka korek lubang besar, mungkin setengah kelas ini. Dia korek. Lepas itu dalam itu lubang ada lagi lubang. Jadi dia buat macam tempat duduk dekat dalam tu lubang. Jadi orang kalau macam daripada sana tak boleh nampak kan? Sebab kita tak nampak dia macam bila kita masuk dekat itu lubang, kita dah sudah macam orang dekat atas dah tak boleh nampak kita. Sebab zaman dahulu tandas ini tidak ada pintu boleh tandas. Dia tidak ada pintu, tidak ada atap. Jadi mereka akan turun kat bawah lubang. Ini dipanggil ra'id. Kita ada perkataan ra'id. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan au ja'akum minal ra'id. Dalam Al-Quran ada perkataan ini, ra'id. Ra'id ini maksudnya tandas. Jadi zaman dahulu tandas mereka begitu. Mereka pergi dekat padang pasir, mereka korek lubang ini, dan kadang-kadang itu dah memang tempat buang hajat punya tempat. Jadi mereka akan biarkan begitu saja. Jadi tiap-tiap orang yang buang hajat dekat situ, mereka tak ada flushing system. Tetapi najis itu akan terus masuk ini ke dalam pasir dan sebagainya. Lepas tu mereka mungkin tanam ke apa dan sebagainya. Jadi zaman dahulu mereka melakukan seperti itu. Jadi kalau nak masuk dalam lubang seperti ini pun penulis mengatakan dengan kaki kiri. Dengan kaki kiri. Dan kaki kanan ketika keluar. Demikian pula ia melakukan ketika berada di padang pasir. Janganlah ia membawa sesuatu benda yang terdapat di dalamnya zikrullah. Yakni kalau kita misalnya kitab Muqaddimah Hadramiyah ini, walaupun dia bukan Al-Quran, tetapi dalamnya ada zikrullah. Betul ke tidak? Dalamnya kita ada nama Muhammad SAW, nama Allah di dalamnya. Maka diharamkan kita bawa kitab ini misalnya dalam tandas dengan sengaja. Diharamkan. Jadi apa kita nak kena buat? Kita nak kena letak kat luar tandas. Kita nak kena meletaknya di luar tandas. Maka tidak dibolehkan kita memasukkan sesuatu yang ada zikrullah ke dalam tandas, melainkan kalau kita takut dia akan dicuri. Kalau dia dicuri, maka kita masuk letak dalam beg, tutup beg tersebut, dan kita masuk ke dalam tandas, tidak ada masalah. Ini dalam keadaan yang mana kita takut dan mungkin ada orang ini akan ini mencurinya. Tapi biasanya kalau Al-Quran dan sebagainya, kita boleh suruh orang jagakan. Saya pernah yang ini di Dubai misalnya, saya nak masuk tandas, dan dulu tahun 2007 gitu. Dulu handphone mana ada macam app ini apa Quran app. Saya tiap-tiap kali keluar negeri saya bawa Quran saya besar. Saya bawa, jadi saya bawa saya punya bag, lepas tu Quran itu saya akan angkat. Ini zaman dulu sebab saya suka saya punya Quran ini. Quran ini saya ada tafsir sekali, tafsir Jalalain. Sampai sekarang saya menggunakan kitab ini. Tapi sekarang yang ini dia sampai dia punya cover pun dah koyak dah. Tetapi saya suka kitab ini sebab saya belajar dengan kitab ini, saya baca Quran pun dengan kitab ini. Jadi bila saya keluar negeri pun saya biasa saya bawa. Sekali kebetulan yang ini nak masuk tandas. Jadi kat sana tidak ada masalah sebab ada orang Islam di luar tandas, saya lihat ada orang Islam, saya pun tak tahu siapa orang ini. Saya tanya pada dia, boleh tak dia jagakan Quran saya? Dia mengatakan boleh, letak saja di sini. Saya pun letak. Jadi biasanya tidak ada masalah. Kalau Quran saja tak ada orang nak curi Quran. Boleh tak kita bayangkan ini Quran pun orang nak curi? Kalau orang Islam ini mencuri ini Quran, macam mana ini? Tiap-tiap kali dia baca Quran, dia tengah ini Quran yang aku curi. Tapi baca dengan bismillah. Jadi kalau Quran saja saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang ada benda-benda misalnya yang ini kita masukkan dalam beg dan sebagainya. Jadi kita takut kalau kita letak luar tandas orang boleh curi, maka tidak ada masalah kita masuk ke dalam tandas. Kadang-kadang kita letak dalam luggage kan. Jadi kalau kat airport dengan luggage sekali kita masuk ini dalam tandas, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau boleh, kalau Al-Quran ini misalnya, kalau kita boleh letak luar suruh orang jaga, itu lebih baik. Itu sebab ini tidak digalakkan kita musafir sendirian, seorang diri, hatta bagi lelaki tidak digalakkan. Sekurang-kurangnya ini 2 ataupun 3 orang. Jadi satu orang boleh jaga, satu orang masuk tandas. Jadi senang sikit.
Sebab kalau pergi satu orang yang agak susah. Dan hendaklah ia tertumpu pada kaki kirinya ketika hendak buang hajat dan menjauh serta bersembunyi daripada pandangan orang. Apa maksudnya dia mengatakan di sini tertumpu pada kaki kirinya? Ini saya rasa bahasa Jawa mungkin. Tertumpu maksudnya kita sandar pada kaki kiri. Disunatkan bila kita buang air kecil, buang air besar, sandar kaki kiri. Boleh faham ya? Yang ni bila satu orang itu dia menyangkung, dia sandar atas kaki kiri. Ini yang dimaksudkan. Dan subhanallah, ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan hari ini orang yang bukan Islam pun buat. Orang yang bukan Islam pun melakukan sedemikian. Sebab apa? Mereka dapat tahu ini adalah cara yang terbaik untuk buang air kecil dengan buang air besar. Sebab bila kita sandar atas kaki bahagian kiri ni, kita pressure kita punya bladder. Jadi bila kita pressure kita punya bladder, semua najis itu mudah akan dikeluar. Berbeza dengan apa, duduk, macam apa, tandas duduk. Apa mereka panggil tandas duduk ini? Apa yang toilet bowl. Berbeza dengan tandas duduk, sebab tandas duduk dia tidak pressure bladder. Jadi ada najis yang tidak keluar, tersekat. Ini boleh menyebabkan penyakit selepas beberapa tahun. Hari ini diorang dapat tahu research. Daripada sebab ini penyakit kanser ni adalah disebabkan najis tidak keluar. Tiap-tiap kali yang buang najis, dia tidak keluar dengan lancar. Jadi najis tersebut tersimpan. Ini boleh menyebabkan penyakit. Sebab najis ini dia ibarat ini seperti satu apa kita mengatakan racun. Maka mereka dapat tahu yang paling terbaik sekali, cara yang paling terbaik sekali membuang air kecil, membuang air besar adalah dengan menyangkung. Itu sebab dekat Amazon sekarang semua jual itu apa? Papan menyangkung. Sekarang yang ini hotcake sekarang, semua orang semua beli. Mak Saleh kalau kita tengok dekat YouTube, wah, siap dengan demo lagi. Siap dengan demo lagi, orang bikin video lagi. Dia sekarang mereka jual apa? Dia jual papan apa dia panggil dia in English apa dia panggil, saya lupa. Dia panggil apa? Squatting tool ke apa gitulah. Jadi dia macam mana? Dia built in pada toilet bowl. Jadi dia punya design dia macam bulat gitu. Jadi dia macam design dia tengah dia bulat, kosong. Lepas itu ada tempat letak kaki. Jadi tinggal nak letak je. Nak apa, bila apa itu, cuba bayangkan di toilet bowl di depan saya. Saya setakat ambil benda ni, saya letak di depan, saya masukkan saja gitu. Jadi dia sudah jadi macam platform. Dia sudah jadi dah sebagai platform. Jadi dekat rumah saya ada satu. Tapi saya salah beli. Ya salam, berat-berat punya. Jadi dia pendek. Jadi tak kena beli yang betul-betul yang sama level ni dengan apa? Dengan toilet bowl. Jadi kalau ada benda macam ini pun bagus juga. Sebab ada orang tua mungkin tak boleh menyangkung, apa nak buat kan. Tapi maksudnya dia ada option. Jadi sama ada kita gunakan itu ataupun ini. Tetapi dia adalah yang pada hakikatnya sunnah. Dan dia apa kita mengatakan dalam segi kesihatan juga dia membantu. Bukan saja kita mendapatkan pahala. Kalau kita niat sunnah, kita mendapatkan pahala tiap-tiap kali yang kita buang air kecil, buang air besar, kita mendapatkan pahala. Cuba bayangkan, dia menjadi ibadah. Sebab apa? Kita melakukannya dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, tiap-tiap sunnah ada kejayaan. Tiap-tiap sunnah ada kejayaan di dunia dan akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan kesihatan. Nah, ada dekat Singapura ada. Kalau tidak salah saya, kalau lebih mudah kita pergi online, senang sikit. Tetapi kalau kita nak cari kat Sheng Siong, kat mana, wallahualam, ini azab ini. Saya tak kuasa nak pergi. Senang dia online macam lazada.sg ni semua ada jual. Tapi kita type je, kita type misalnya squatting tool. Kita type squatting tool toilet bowl, dan nanti tengok macam-macam design. Ada daripada kayu, ada daripada plastik, ada berkala-kala, ada daripada Europe, ada daripada China, semua satu dunia. Dekat Singapura pun ada juga. Jadi dia boleh hantar delivery lagi. Ada delivery, free delivery pun ada kalau kita beli online dan sebagainya. Sekarang Masya Allah yang ni, kita nak shopping senang online. Okey, di mana kita sekarang ya?
ia tertumpu pada kaki kirinya ketika hendak buang hajat dan menjauh serta bersembunyi daripada pandangan orang. Maksudnya disunatkan seseorang itu apabila dia buang hajat, dia buang di tempat yang orang tak nampak. Jangan yang dia kat tengah-tengah ramai orang ataupun dia pergi, dia buang ini hajat dia dan sebagainya. Tapi biasanya kebiasaan manusia tidak akan melakukan perkara seperti ini. Penulis sedang membicarakan tentang tandas-tandas ini di luar, maksudnya di padang pasir, di hutan dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kita tak membicarakan perkara seperti ini, sebab toilet kita semua ada pintu kan. Jadi toilet kita ada pintu dan tertutup dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau satu orang dia dekat padang pasir, ini baru kita mengatakan disunatkan dia pergi jauh sikit. Kalau dia camping misalnya, jangan dia buang hajat dia dekat dengan camping ground. Jauh sikit. Tempat yang mana orang tak nampak, tempat yang mana ini orang tidak melihat. Maka ini yang dimasukkan di sini. Janganlah ia kencing di air yang diam. Air yang diam maksudnya air yang tidak mengalir, sebab dia akan mengkotori air tersebut. Misalnya kalau kita pergi kampung misalnya, kadang-kadang dekat kampung ini dia ada macam apa? Tasik, ataupun tasik yang kecil. Dia kalau tasik besar tidak ada masalah. Kalau macam Bedok Reservoir besar macam itu tidak ada. Itu pun makruh kita mengatakan. Lebih baik elakkan, sebab dia boleh mengkotorkan air, sebab dia tidak mengalir kan. Berbeza kalau sungai tidak ada masalah, dia mengalir. Tapi kalau tasiknya kecil, misalnya saya pergi pulau besar, dia ada macam dekat tengah-tengah pulau itu ada macam nak kata tasik pun saya tak tahu apa dalam bahasa Melayu, dia macam kecil aja. Mungkin seperti kelas ini ada air. Kalau macam ini kita mengatakan tidak dibolehkan yang kita buang najis ini di situ, sebab kita akan mengkotorkan air, dan hatta binatang-binatang pun yang memerlukan nak minum air dan sebagainya, ataupun orang nak menggunakan air tersebut untuk mencuci dan sebagainya, maka tidak dibolehkan kita membuang najis di air yang diam. Air yang diam ini maksudnya air yang tidak mengalir, sebab kita akan mengotorkannya. Janganlah ia kencing ini di air yang diam dan air yang sedikit yang mengalir. Ada air yang mengalir tetapi dia sedikit, maka diharamkan kita mengkotorkan air seperti ini. Tidak dibolehkan. Air yang sedikit yang mengalir maupun dalam lubang, yang ini tidak dibolehkan seseorang itu dia yang ini membuang hajatnya di dalam lubang. Apa maksudnya lubang di sini? Ini kalau macam di hutan, di padang pasir biasanya macam ada apa? Lubang kan? Dan biasanya dalam lubang-lubang ini, apa ada dalam lubang ini? Biasanya na'udzubillah kadang-kadang ada ular, kalajengking. Jadi binatang-binatang seperti ini biasa mereka akan buat rumah. Jadi kalau kita kat padang pasir, kita dekat hutan, bila kita nampak lubang, kita nak kena berjaga-jaga. Maka jangan kita masukkan tangan kita misalnya. Ini semua cari naas punya kerja, betul tak? Sebab kita tak tahu ini apa kat dalam. Kadang-kadang ada jenis yang ular, dia kalau patuk boleh meninggal terus. Seperti macam ular apa tu? Rattlesnake. Ini kalau patuk, kalau tak cepat adakan macam first aid dan sebagainya, boleh meninggal terus. Sebab dia punya poison boleh, dia punya racun yang dimasuk di satu badan, jalan mengalir darah, kita boleh membawa kepada maut. Sama juga dengan kalajengking. Kalajengking ada jenis dari kalajengking boleh membawa kepada maut. Jadi di sini penulis mengatakan tidak dibolehkan seseorang itu kencing dalam lubang. Nampak? Jadi ada dua possibility. Sama ada dia menyebabkan masalah pada binatang yang tinggal dalam lubang itu. Ini possibility yang pertama. Possibility yang dua binatang dalam lubang itu memudaratkannya. Sama ada dia memudaratkan binatang dalam lubang. Kalau binatang itu kecil, misalnya seperti apa di macam apa? Ini apa saya nak mengatakan, semut ini. Jadi dia buat ini rumah ni dalam lubang kan. Jadi kalau seseorang itu dia kencing, dia akan menyebabkan apa? Masalah bagi semut. Sebab yang ni kita mengkotorkan rumah ni. Ataupun yang ni binatang ini memberikan masalah baginya. Yang ni kalau kena yang ni ular sawa macam mana?
Kan ular itu tengah tidur. Dia bilang, ini air apa ini? dia kalau dah bangun, habis. Ini masalah yang besar. Jadi itu sebab ini diharamkan ini kita melakukan sedemikian. Dan pada arah bertiupnya angin misalnya kalau di padang pasir, di tanah lapang misalnya, kadang-kadang angin ini dia kuat kan datang kan. Jadi bila satu orang nak buang hajat, dia nak kena tahu juga angin ini which direction. Cuba bayangkan kalau angin apa tiup begini ke depan, jangan yang ini dia buang hajat menghadap angin. Sebab kalau dia punya angin datang habis. Angin ini subhanallah, kadang-kadang ada angin dia kuat, betul ke tidak? Barang-barang ini macam atas meja ni boleh tercampak kalau angin kuat. Kalau kita berada di tanah lapang misalnya, macam negeri-negeri di dekat-dekat dengan laut Atlantik, laut Pasifik, kita tengok dia punya ombak, dia punya angin. Saya pernah satu kali terperanjat saya pertama kali dalam hidup saya nampak angin punya kuat. Sehingga kan ada satu orang ini dia beli tilam. Dia lepas itu dia tak lepas kapal tilam sebab angin terlalu kuat. Tilamnya terbang. Cuba bayangkan, begitu kuat sekali. Tilam yang kita pakai untuk apa? Untuk ini apa tu? Kita punya apa? Katil. Cuba bayangkan, begitu kuat dia punya angin. Tilam seperti itu dia tiup sampai masuk laut. Sebab kebetulan baru kita keluar feri. Bila keluar feri, subhanallah, terperanjat saya punya angin, subhanallah, punya kuat. Sambil orang pakai baju yang itu ternaik-naik ini baju. Begitu kuat begitu. Ini di mana? Ini di betul-betul dia dekat tempat di antara apa? Gibraltar dekat Spain dengan Morocco tu, dekat feri dia. Jadi tempat ini dia punya angin luar biasa. Sebab laut Atlantik dengan laut Mediterranean kan. Jadi dia punya angin masya-Allah terperanjat. Kita kalau kat sini kita tak biasa dengan angin macam ini. Kita hantar pergi East Coast pun tak adalah kuat macam ini. East Coast pun boleh tahan juga lah, lagi boleh sedap sikit kan. Tetapi ini dah bukan, ini kita nak kena lari, kita nak kena bawa anak-anak semua. Bayi saya rasa yang ini, angin ini boleh angkat bayi. Saya jalan ni macam nak jatuh. Cuba bayangkan dia punya angin. Jadi subhanallah ya. Apa lagi orang buang hajat. Kalau angin apa tiup begini, dia nak kena tahu mana direction, betul ke tidak? Jangan yang ini direction angin. Kalau tak, ini musibah besar. Jadi dia nak kena pusingkan badan dia. Yang ni ada side. Dan di jalan umum ini maksudnya seperti di jalanan yang umum. Ini orang yang melakukan buang hajat dekat jalan yang umum ini, ada hadis Nabi SAW dilaknati ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan ittaqul la'anain, takutlah tempat-tempat yang dilaknati oleh Allah. Jadi sahabat menanyakan, apakah tempat tersebut ya Rasulullah? Nabi mengatakan orang yang buang hajat di tempat umum. Yang ini misalnya kita lihat misalnya di Richard Road ya, dekat pavement ni semua. Kalau ada orang kencing ataupun buang hajat, ini semua ada tempat-tempat yang ditakuti laknat daripada Allah. Kalau orang yang melaknati macam apa, orang yang mengatakan laknat Allah atas orang yang melakukan, Allah kabulkan. Cuba bayangkan, sampai begitu sekali. Cuma kita dalam keadaan kita di Singapura ini seperti di lift misalnya. Ini kadang-kadang kita lihat, kita di Singapura ini jarang orang buang dekat tepi jalan, jangan sikit lah. Tetapi kita masih berhadapan dengan dalam lift. Lift ini dia lebih dahsyat daripada jalanan. Betul ke tidak? Orang yang kencing dalam lift ini, dia melakukan satu perkara yang lebih dahsyat daripada orang yang mungkin yang kencing di Ducan Road misalnya. Apa sebabnya? Sebab lift tempatnya kecil. Tiap-tiap orang masuk lift azabnya ni, nak kena bau ini dia punya air kencing. Betul ke tidak? Melainkan kalau ada HDB, rumah HDB yang dia punya bangla yang kerja tu cepat sikit, tiap-tiap kali ada kencing dibersihkan tiap-tiap hari. Tapi ada sebagian lift tak begitu juga. Kadang-kadang berhari-hari kat situ. Jadi sampai hari ni ada berlaku ya. Sekarang dah jarang ya. Tapi saya dengar kamera ni semua beda punya kamera. Dia dummy kamera.
Dia dummy kamera. Dia bukan kamera yang 24 jam. Diorang pun pandai, diorang letak dummy kamera. Saya dulu bila saya NS, saya polis ni, saya ceritakan sikit. Kita dah habis saya.